Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat lagi bertemu dalam pelajaran pendidikan akhlak dan tasawuf darjah 4, pelajaran 6 yang menyentuh tentang tajuknya adab di majlis keramaian. Sebelum kita mulakan pelajaran, kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah lana bima'rifatil ilm wa nawwir qulubana wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Adab di majlis keramaian. Pengenalannya, mengadakan pertemuan sesama manusia. Manusia bertemu seorang dengan seorang. Jadi mereka bertemu ataupun dua orang ataupun lebih, tiga, empat ataupun lebih ramai lagi. Sekurang-kurangnya dua orang manusia bertemu dalam satu majlis. Sama ada bertujuan mencari ketenangan. Majlis apa tak kira lah. Majlis yang mencari ketenangan ke, ada yang berkelah tepi pantai ke untuk mencari ketenangan, atau bertukar-tukar pendapat. Majlis di dalam sebuah dewan ke, mesyuarat ke, tak kira apa juga majlis, atau majlis keramaian, walimatul urus, majlis hari raya dan lain-lain. Semuanya dianggap baik. Semua majlis itu dianggap baik asal sahaja ada nilai akhlak. Ada nilai akhlak maksudnya semua baik. Orang yang berakhlak, ada nilai orang-orang yang berakhlak, bukannya orang yang tidak berakhlak. Kalau orang yang berakhlak ada nilai akhlak dia, baru dikira pahala. Hari ini kita belajar tentang adab dan akhlak di majlis keramaian sebagai yang digariskan oleh Islam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yazkurullaha fihi wa lam yusallu 'alan nabiyyin illa kana 'alaihim tiratan fa in syaa'a azabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Hadis riwayat At-Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya tidaklah sesuatu kekumpulan, majlis tadi, mereka berkumpul 2 orang, 3 orang ataupun ramai, berada di dalam satu majlis. Tak kira apa juga majlis. Majlis hari keluarga pun boleh, majlis hari raya pun boleh, rumah terbuka pun boleh, majlis isyarat pun boleh, majlis yang diadakan di tempat-tempat khusus ataupun umum, yang tidak mengingati Allah dan tidak berselawat. Kalau majlis tadi tidak dimulakan dengan mengingati Allah, seperti zikir, bacaan doa dan juga selawat,
kepada Nabi SAW, mereka melalaikan kepada mereka, melainkan mereka mendapat kerugian. Tak dimulai dengan mengingati Allah, tak ada bacaan doa, tak ada selawat ke atas Nabi, majlis tadi mendapat kerugian. Jika Allah berkehendak, mereka akan diazab ataupun mereka akan diampunkan. Allah boleh azab mereka ataupun Allah boleh ampunkan mereka. Dari hadis ini, setiap majlis yang kita buat, seeloknya dan sebolehnya, adakan bacaan doa, adakan bacaan ummul kitab, adakan bacaan selawat dan zikir-zikir sebelum kita memulakan sesuatu majlis. Majlis keramaian ialah suatu, ini pengertian di dalam pengertian majlis. Majlis keramaian ialah sesuatu majlis yang melibatkan kehadiran orang ramai, 2 orang ataupun lebih. Sekurang-kurangnya 2 orang ataupun lebih. Sama ada di dalam keluarga, dalam keluarga, dalam masyarakat dan lain-lain. Adab di dalam majlis. Okey, ada adab di dalam majlis. Apa yang Islam anjurkan? Antara adab-adab di majlis keramaian ialah seperti berikut. Pertama, memberi salam. Sebelum masuk ke satu majlis, ada penyambut tetamu, kita beri salam ataupun beri salam pada yang dengar, ataupun kalau kita boleh beri salam pada semua, ataupun pada penyambut tetamu, ataupun siapa sahaja yang kita bertemu, beri salam, berjabat tangan kepada yang dibenarkan oleh Islam, berjabat tangan kepada yang dibenarkan oleh Islam. Tapi zaman COVID ni, elakkan dahulu berjabat tangan. InsyaAllah bila dah selesai masalah ni, boleh mulakan semula amalan berjabat tangan. Kedua, memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Pakaian yang menutup aurat, pakaian yang tidak menjolok mata, pakaian yang tidak menambahkan dosa orang lain dan juga dosa diri sendiri. Tiga, berbual-bual perkara yang berfaedah. Cakaplah perkara yang berfaedah dengan suara yang sederhana, jangan sampai ganggu orang lain pun yang sedang berbual. Dalam satu meja, jangan sampai suara sampai ke meja sebelah. 4, memberi peluang dan kelapangan tempat. Kosongkan tempat kalau orang yang baru datang, orang yang baru sampai, kehadiran yang baru sampai, mungkin ketika waktu kemuncak, orang ramai datang dan tak ada tempat duduk. Kelima, menjaga pandangan mata. Ini ada kaitan dengan nombor 2 tadi, menjaga pandangan mata. Kalau tak ada orang yang pakai pakaian yang menjolok mata, bila orang tu pakai pakaian menjolok mata, ada sahaja yang pandangan yang tidak dijaga. Tapi orang yang memandang juga kena jaga pandangan mereka dan memberi tumpuan dalam majlis. Berilah tumpuan dalam majlis. Kalau majlis jamuan makan-makan sahaja, majlis tu ada ucapan, beri tumpuan dalam ucapan. 6, tidak membuat bising dan mengganggu orang lain. Jangan buat bising. Perjalanan majlis akan lebih lancar kalau tidak diganggu. Ketujuh, mematuhi tata cara majlis. Pakaian macam mana, duduk macam mana, tempat duduk macam mana, adakah diasingkan lelaki dan perempuan, ataupun cara bercakap macam mana, cara makan bagaimana, ada jadual makan bila, ucapan bila. Kemudian larangan.
larangan di dalam majlis. Ada perkara-perkara yang dilarang di dalam majlis yang Islam larang. Islam larang. Bukannya manusia yang buat undang-undang ni, Islam yang larang. Yang pertama, Islam melarang orang yang berada dalam majlis keramaian daripada melakukan perkara-perkara berikut. Pertama, mencelah percakapan orang lain. Kalau kita datang rumah orang bersama ayah dan ibu, ayah dan ibu sedang bercakap berbual, kita tidak boleh mencelah percakapan ayah dan ibu. Dikira tidak ada adab. Yang kedua, mencela orang lain. Jangan buruk-burukkan orang lain dan berbisik-bisik hal orang lain, mengumpat, mencela, mengata perkara-perkara yang orang sekarang kata membawang. Jangan mencela orang lain, jangan berbisik-bisik tentang hal orang lain, jangan membawang, jangan mengata dan mengumpat perkara yang boleh akhirnya mendatangkan dosa. Bukannya dosa kecil, dosa yang besar. Seolah-olah dia dosanya umpama dia melatah, dia makan daging saudaranya yang diumpat tadi. Lebih besar daripada dosa membunuh. Yang ketiga, membuka keaiban. Buka keaiban, sama juga macam nombor 2 ni. Mencela orang lain, bisik tentang hal orang lain, buka keaiban, keburukan orang lain. Ni pun dikira macam membawang, mengumpat. Keburukan membawang, mengumpat perkara tentang keburukan orang lain. Nak membawang, cari hal yang bukan memburuk-burukkan orang lain. Yang keempat, duduk di tengah-tengah pintu. Orang nak lalu lalang duduk di tengah-tengah pintu. Kalau kita lihat, kita nak lalu pun kita marah. Dan lorong laluan, jangan duduk di tempat yang tak sesuai. Duduk di tempat yang disediakan. Kerusi dah disediakan. Apa sahaja yang ada kat situ disediakan, duduk. Ikut apa yang sesuai dekat majlis tersebut. Yang kelima, mengganggu keselesaan orang lain dengan merokok. Jangan merokok. Cari kawasan yang tidak ada orang kalau terlalu ingin merokok. Jangan merokok di kawasan orang ramai. Selain diganggu, dia boleh merosakkan kesihatan orang lain. Orang yang menghidu asap rokok juga bahaya. Atau ketawa yang berlebih-lebihan sampai bising, sampai mengganggu majlis. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu farudduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah sebentar lagi nantikan link untuk soalan kuis Google Form. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.